Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Sufakri Maths. Terima kasih kepada subscribers. Yang mana belum subscribe, boleh tekan button subscribe di bawah dan loceng di sebelahnya. Okey. Jadi untuk bahagian yang kedua ini, kita akan belajar bagaimana kita nak membezakan peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Buku teks adalah pada muka surat 246 dan ini adalah standard pembelajaran 9.2.1. Okey, terima kasih sekali lagi kepada yang dah subscribe. Jangan lupa untuk like dan share kepada rakan-rakan yang lain. Jadi jom kita mulakan. Okey, peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Dua peristiwa A dan B ialah peristiwa tak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B. Okey, dan juga peristiwa A dan peristiwa B ialah peristiwa bersandar sekiranya peristiwa A mempengaruhi kejadian peristiwa B. Jadi kalau tak bersandar, dia tak mempengaruhi. Kalau bersandar, dia mempengaruhi. Okey, kita imbas kembali contoh yang pertama, contoh 1A. Kita ada 5 keping kad berlabel. Okey, kad berlabel tadi, tekun. 5 kad di dalam kotak, tekun. Dikeluarkan, 2 keping dikeluarkan satu demi satu dengan tanpa pemulangan. Okey. Jadi dua peristiwa, katakan peristiwa A dan peristiwa B. A mengambil kad dari kotak kali pertama tadi dan B mengambil kad dari kali kedua. Peristiwa A, bilangan ruang sampelnya adalah, okey, untuk peristiwa A kita ada 5 pilihan. Kita ada 5 pilihan. Masih lagi T tadi. T, E, K, U, N. Okey, ada 5 pilihan. Okey. Untuk ke peristiwa kedua, iaitu peristiwa B, kad tidak diletakkan kembali dalam kotak. Maksudnya, peristiwa B, bilangan ruang sampelnya ada 4 saja. Contohnya, katakan kita pilih huruf T. Jadi yang tinggal hanyalah 4 kad sahaja. Jadi kita tengok, kita ambil T. Yang tinggal untuk peristiwa yang kedua hanyalah huruf E, K, U, N. Jadi kita katakan peristiwa ini peristiwa bersandar, di mana peristiwa B itu, untuk peristiwa B berlaku, dia bergantung kepada peristiwa A. Ataupun peristiwa A mempengaruhi kejadian peristiwa B. Jadi kita untuk kes yang 1A tadi, huruf tekun tak dikembalikan kad kali pertama itu, kita panggil dia peristiwa bersandar. Kerana peristiwa yang pertama mempengaruhi kejadian peristiwa B. Okey, jadi bilangan ruang sampel tadi, bilangan dia akan jadi, untuk peristiwa A kita ada 5 asalnya, kad asal TEKUN. Untuk peristiwa B, kita dah keluarkan satu, yang tinggal hanyalah 4 sahaja. Jadi jumlah ruang sampel adalah 20. 5 didarabkan dengan 4, 20. Okey, jadi kita ubah sikit soalan 1A. Tadi tanpa pemulangan. Untuk itu saya ubah dengan pemulangan. Apa akan berlaku? Okey, katakan dua peristiwa, peristiwa P dan peristiwa Q. Peristiwa P mengambil kad dari kotak kali pertama. Peristiwa Q mengambil kad dari kotak kali kedua. Huruf masih sama, TEKUN. Okey. Bagi peristiwa P, bilangan ruang sampel dia
5. Masih lagi 5 sebab dia ada 5 kad. Okey, untuk ke peristiwa kedua, mula-mula kita ambil P, T. Lepas tu kita pulang balik. Kita pulang balik. Untuk peristiwa kedua. Kad diletakkan kembali dalam kotak. Saya pulangkan kembali dalam kotak. Jadi, bilangan ruang sampel untuk peristiwa Q pun adalah 5, iaitu TEKUN. Jadi, mula-mula kita ambil T, mungkin kita ambil T dulu. Lepas tu kita pulangkan balik. Masih lagi ada 5. Masih lagi ada 5. Jadi, kita katakan bahawa peristiwa bergabung ini ialah peristiwa tak bersandar. Sebab untuk peristiwa Q berlaku, dia tak ada kaitan dengan peristiwa P. Sebab dia pulangkan balik kan. Kerana peristiwa P tak mempengaruhi kejadian peristiwa Q. Okey, itu ayat yang lebih jelaslah. Okey, jadi bilangan ruang sampel dia pun akan berubahlah, berbeza dengan tanpa pemulangan tadi. Okey, bilangan peristiwa P, P 5, sebab TEKUN, kita cabut T, cabut T, lepas tu letak balik. Ada kemungkinan kita akan dapat T balik. Jadi akan ada ruang sampel yang hurufnya sama, sebab dia letak balik kad asalnya selepas kita ambil kali pertama. Jadi bilangan ruang sampel dia 5 darab 5 sama dengan 25. Jadi kita pergi kepada contoh yang kedua, buku teks muka surat 247. Kenal pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah ialah peristiwa bersandar atau peristiwa tak bersandar. Okey, untuk soalan A, mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling adil dilambung 2 kali. Okey, kita lambung sekali shilling ni, kita dapat angka. Lambung kedua dapat angka. Adakah peristiwa kedua itu dipengaruhi oleh peristiwa yang pertama? Jadi dia tak mempengaruhi. Dia tak mempengaruhi pun peristiwa kedua. Peristiwa yang pertama A tu tak mempengaruhi peristiwa yang kedua B. Jadi kita katakan peristiwa ini adalah peristiwa tak bersandar, di mana kebarangkalian mendapat angka dalam lambungan shilling yang pertama, iaitu 1/2, tidak mempengaruhi kebarangkalian mendapat angka dalam lambungan shilling kedua juga. Masih lagi 1/2. Itu peristiwa tak bersandar. Okey, B. Mendapat angka dalam lambungan shilling adil. Angka shilling adil 1/4. Mendapat nombor 4 dalam lambungan dadu adil. Okey, untuk dapat nombor 4 lambungan dadu adil, kita akan dapat 1 daripada 6 peluang. Sebab ada 4 saja. Okey, 1 daripada 6. Betul lah. Sebab ada 6 side. Okey. Jadi, kita lambung angka, kita lambung dadu. Lambung shilling, kita lambung dadu. Jadi adakah peristiwa melambung shilling ini mempengaruhi peristiwa melambung dadu ini? Kalau tak mempengaruhi, itu tak bersandar. Jadi adakah ia mempengaruhi? Ia tak mempengaruhi. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa tak bersandar. Kerana kebarangkalian mendapat angka dalam lambungan shilling pertama tidak mempengaruhi kebarangkalian mendapat nombor 4 dalam lambungan dadu. Okey, seterusnya. Mendapat 2 batang pen yang berwarna sama apabila 2 batang pen dikeluarkan satu demi satu dari bekas yang mengandungi 3 batang pen merah dan 2 batang pen hitam tanpa pemulangan. Okey, tanpa pemulangan. Okey, ingat tanpa pemulangan. Katakan saya ada 3 batang pen merah, 2 batang pen hitam. Okey, saya masukkan ke dalam bekas. Okey. Katakan saya nak dapat pen warna merah.
pen warna merah. Okey, kebarangkalian mendapat pen berwarna merah untuk kali pertama adalah 3 daripada 5 peluang. Jadi 3/5. Okey, apabila saya ambil satu, okey, tinggalnya 4 sebab dia tanpa pemulangan, kita tak letak balik. Kebarangkalian katakan saya berjaya mendapat pen merah untuk kali pertama. Jadi peluang untuk kali kedua dah bertukar menjadi 2/4. 2/4. Adakah dia sama dengan asal tadi? 3/5. Tak sama kan? Jadi ini kita panggil peristiwa bersandar, di mana kebarangkalian mendapat pen berwarna merah. Contohnya saya nak pen tu warna merah. Yang pertama mempengaruhi kebarangkalian mendapat pen berwarna merah kali kedua. Yang pertama tadi kes kita 3/5. Lepas tu kita dapat untuk peluang untuk dapat pen merah kali kedua dah jadi 2/4. Jadi itu mempengaruhi, kita panggil itu sebagai peristiwa bersandar. Dan akhir sekali mendapat 2 kepingkat berhuruf sama apabila 2 kepingkat dipilih secara rawak daripada kad berlabel BAIK. Okey, mana saya punya kad? Okey, ini BAIK. Mana K? K tadi huruf tadi. Kangaroo. Okey, K. Okey, ni kad BAIK. K, I, B for bear, A. Okey, kita ada 4 kepingkat daripada kotak. Ambil. Kita akan ambil A, letak balik. Tak ada kaitan kan? Okey, jadi kita panggil itu sebagai peristiwa tak bersandar, kerana kebarangkalian kad pertama yang dipilih tidak mempengaruhi kebarangkalian kad kedua dipilih. Jadi itu bagaimana kita nak mengenal pasti sama ada suatu peristiwa itu peristiwa bersandar ataupun peristiwa tak bersandar, bergantung kepada situasi itu. Ada juga situasi di mana dia ada 2 kotak. Ada 2 kotak. Ada 2 kotak. Huruf yang pertama kita ambil, lepas tu dia masuk ke dalam kotak yang kedua. Dia masuk pada dalam kotak yang kedua. Yang itu kita panggil peristiwa bersandar. Sebab untuk peristiwa yang ini dia bergantung dia huruf mana yang masuk pada kotak yang kedua itu, dan bilangan sampel dia pun dah bertambah 1 sebab kita dah masukkan. Jadi kita panggil itu sebagai peristiwa bersandar lah, sebab dia mempengaruhi. Okey, secara kesimpulannya kita ulang balik, 2 peristiwa A dan B ialah peristiwa tak bersandar jika peristiwa A tak mempengaruhi kejadian peristiwa B, dan juga untuk peristiwa bersandar jika 2 peristiwa A dan B itu mempengaruhi. Jadi kita panggil itu sebagai peristiwa bersandar. Jadi itu sahaja untuk bahagian yang kedua. Jangan lupa untuk tengok bahagian yang ketiga di sini, dan jangan lupa untuk subscribe Fakri Maths. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalam.